Masa tu korang team Harimau Malaya pernah keluarkan duit sendiri untuk beli makanan untuk Perak player tu. Hai, Assalamualaikum, selamat malam semua kepada fans Harimau Malaya. Eksklusif kali ni podcast kita bersama dengan salah seorang fan. Aku rasa banyak kali juga aku dah interview dekat Stadium Ceras. Lepas tu sekali aku first time aku jumpa dia. Lepas tu ada dekat Stadium National tu untuk game tak silap aku National lawan India time tu. Dan ramai feedback yang positif. Ramai kata suka dengar dia bercakap. Ramai yang komen yang baik. So kali ni special, aku terus invite datang studio. Ini dia seorang peminat bola sepak Malaysia dan juga seorang peminat fan bola sepak Perak FC. So kita ada Xavier. Okey. Betul ke? Ya, betul. Ya, Xavier, thank you so much datang lepak dengan kita orang hari ni. Mungkin permulaan you boleh kenalkan diri dan latar belakang you tentang background you sikit. Background saya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan saya Hisham lah. So background myself, saya berasal memang kalau saya lahir dekat Muar, Johor. Tapi saya dibesarkan di Ipoh, Perak. Dan sekarang ni bekerja di sebuah syarikat multinational company berada di bertapak di Lembah Kelang lah. Saya pun bertapak di Lembah Kelang selepas saya habiskan saya punya degree. Yeah. Okey, maksudnya you lahir kat Johor, besar di Ipoh tu, maksudnya lepas lahir terus pergi Ipoh ke ataupun sekolah kat Johor dulu baru pindah Ipoh macam mana? Tak, saya masa lahir dekat Johor Muar, lepas tu satu keluarga pindah ke Ipoh lah. So saya punya sekolah rendah, primary, sekolah menengah, secondary saya memang Ipoh lah. Hanya diploma pergi ke Penang lebih kurang 3 tahun, lepas tu sampai ke KL. My first station PJ, lepas tu and working over here lah. So tak salah you ada adik lelaki Adik perempuan. Sorry. Dua beradik So saya abang, adik perempuan satu lah. So dua orang lah. Ya, betul. Bila you dah pindah Ipoh, macam mana you boleh minat bola sepak? Sebab mungkin di zaman sekarang ni saya rasa dah jarang ada je Chinese ataupun Indian yang pergi ke stadium. Mostly Melayu aku. Macam ni kecil-kecil boleh minat bola sepak? Sebenarnya dulu ayah saya lah pun seorang pengadil juga, referee lah. Okay. So masa tu saya kadang-kadang dia ada bawa saya pergi PCRC, Perak Chinese Recreation Club depan AMC sana saja. So masa tu pun ada sikit impression, pernah jumpa star player, terutamanya macam Encik Chan Kok Heng lah. Chan Kok Heng tu juga saya punya secondary school, high school punya senior, SMJK Yok Choi lah. Dia punya senior juga. Beliau juga seorang yang agak legend untuk Perak FC, masa tu Perak FA lah. So memang masa kecil tu dah dibawa ke stadium, tapi tak bawa ke perlawanan macam Liga Super ataupun Piala Malaysia, tapi macam some of the social games lah, macam Penang Chinese Football Cup punya tournament. I think friendly ke tak, sentiasa saya duduk dekat grandstand. I pernah sekali cakap pasal Stadium Ceras dulu. Saya masa kecil lah, lebih kurang 6 tahun atau 8 tahun, I tak ingat lah, masa kecil sangat lah. So I pernah pergi podium Stadium Ceras tu, the old Stadium Ceras Stadium lah, bukan yang sekarang lah. So masa tu memang minat bola first thing also. Masa tu kalau minat tak berapa minat, hanya macam involvement saja. Pergi tengok, ikut ayah pergi tengok main like some social games or even macam interaksi dengan some of the players who memang masa tu ayam tambatan masa tu lah. You kalau kata memang masa really minat tu sejak bila minat, unfortunately bukan sejak dari bola sepak Malaysia. Saya masa tu memang start minat tu saya tengok 2006 FIFA World Cup yang diadakan di Germany lah. Masa tu group stage tak tengok. Yang saya follow tu sebab saya ayah juga dia dulu African, so dia
dia pun akan watch the live match lah. Masa tu kalau tak silap Sukuak He perlawanan antara Portugal dan England. Masa tu Portugal menang penalti 3-1 lah. Memang masa tu Beckham ada, sebab ayah saya memang minat Beckham. So that time saya pun tengok saja. Saya tengok itu, I pun ikut tengok saja. Saya ikut tengok tu, saya pun rasa minat sangat dengan macam cara England main. Masa tu punya England tu memang a lot stars macam Beckham, Rooney, John Terry, Ron Ferdinand, ada Rooney. Dan pada tahun yang sama saya pun minat dengan Manchester United. Sampai sekarang pun ada follow lah. Walaupun tak berapa, bukan setiap match saya akan duduk depan TV ataupun komputer tengok itu secara langsung, tapi I akan follow juga lah. Macam pagi tadi menang dengan Copenhagen. Tapi kalau banding squad masa tu dengan sekarang memang berbeza sangat. So that time the era ada Sir Alex Ferguson tu memang dream team. Van der Sar, Rooney, Evra, banyaklah. Sampai macam masa tu I think masa tu saya minat form standard 4 kan. Lepas standard 5 ada pergi Thailand, travel dengan family. Masa tu memang kalau you pergi Thailand, sebab masa tu Thailand. You pergi sana? Tak. Saya pergi travel saja. Okay. Saya macam pergi Hat Yai ataupun some of the market lah, tapi selatan, Sempadan Thai Selatan lah, Hat Yai. So masa tu boleh dengar itu macam Cina dekat Thai sana, dia jual jersey, dia pun boleh jerit Rooney. Dia tarik dia punya pelanggan datang untuk beli dia punya jersey lah. So that time memang unforgettable. Masa tu memang kalau banding dengan bola sepak masa saya minat tu berbanding dengan sekarang, memang berbeza. Satu langit, satu lantai memang. So macam mana boleh minat Malaysia punya Perak nak tahu macam mana minat Perak sejak tahun bila tu? Sejak tahun saya, kalau kata spesifik, saya tak setentunya spesifik. First, kenapa saya minat Perak? Sebab sejak saya lahir, the first stadium pertama saya pergi Stadium Ipoh. Masa tu ayah bawa. Ayah bawa. I have no idea. Masa tu kecil tak ada idea kan. Masuk tengok, follow ayah. Lepas tu banyak minat bola. Tengok bola tu. Kadang-kadang pergi PCRC depan Abbey Maria Convent School sana lah. So that time memang that time also Perak agak banyak star macam tahun bila tu? Tahun 2006 lebih kurang 2006 tu. Syarul Azhar. I tak berapa into Syarul Azhar. I into macam, to be sorry to say lah, to non-Malay players lah, macam Chan Bing Hong juga. That time kalau tengok macam like seperti you kata sejak mula, memang rare masa tu Chinese mau main bola pun tak banyak sudah. Masa tu kalau boleh tengok macam dulu ramai Chinese main punya era tu, Datuk So Chin On tu, ataupun Lim Tiong King is like belum lahir lagi lah. I pun belum lahir. Mungkin dia dah lahir. Okay. So bila betul-betul yang you follow Perak FC sebenarnya, yang you minat? Zaman bila tu? Zaman, kalau you kata biasa-biasa you punya stadium sorang-sorang ke dengan kawan? Kalau yang time period tu, I think after Perak menang 2018 Piala Malaysia lah. Piala Malaysia. Masa tu you dah follow lah. Start. Sebelum ni follow on off saja. Tengok surat khabar, tengok live. Masa tu tak ada stesen bayaran. Tengok macam free telecast RTM lah. So basically tengok dari live tu. Memang masa tu tengok punya team, kalau tengok live tu, masa tu Johor Darul Takzim belum begitu
kuat sekarang lah. So masa tu tengok yang I sentiasa kan follow result tu bila Perak lawan Kelantan ataupun Selangor. Ya betul. This macam dua the clash of the titans lah. Okay, starting 2018 lah maksudnya Perak. Ni minat Perak. Okay. You memang masuk stadium lah. Sebab dia tahu 2018 tu mungkin tahun terakhir Perak kot sebelum dia zaman kejatuhan dia kalau tak salah Kejatuhan I think is masa COVID lah. COVID kan. So 2018 tu last ada menang Piala Malaysia tu. Zaman tu memang kira ramai start in the making juga. Ada Saad, ini ada Devil itu Hafizul Hakim. Ramai kan. So bila dah 2018, 2019, 2020 COVID tu, macam mana you melihat Perak time tu? Masa tu you dah mula follow tapi tiba-tiba dia macam merudum lah. Apa pandangan you time tu? Maksud you dia apa opinion? You punya pandangan lah, opinion. Pandangan tu memang kita tahu masa tu Perak agak, maaf dikatakan agak lampau bergantung kepada dana dari kerajaan negeri Perak. Sampai masa tu saya ingat sekarang ni dia punya MB Datuk Seri Syahrini Mohamad pun kata dia banyak kali dah fork out money untuk Perak juga. Tapi yang key thing is I think is the management issue lah. Management issue kadang-kala kita punya mindset tu kita dah macam kebiasaan get used dengan macam cara yang kita dalam segi pengurusan kita dah macam bergantung kepada dana dari kerajaan. Tiba-tiba pertukaran dari kata orang MFL, FC, the privatisation lah, keswastaan lah. So masa tu memang up down sikit. Masa tu saya pun I think lepas match sebelum PKP masa tu Perak lawan PJCT FC saya masa dekat Ipoh. So after that match I sampai 2 tahun tak masuk stadium, termasuk tengok Malaysia punya match ataupun lain-lain team punya match pun tak masuk lah. Tak masuk tengok tu, masuk Perak lah. So lepas dah habis COVID, Perak pun I think last year Perak main dekat Liga Perdana kalau salah kan. Time tu you follow juga bila time tu ada dua sebelum SOS ambil siapa yang ambil? IMC lah. IMC lah. Zaman tu you follow tak? Follow juga. So bila kan IMC ambil, bila SOS ambil, apa pula pandangan you time tu lepas I think last year? Last year at beginning pun risau juga. Sebenarnya memang risau juga. Terutamanya XOX tu dia syarikat, salah satu syarikat macam multi level marketing juga. Sebab you kan audit sih you tahu syarikat ni okey ke tak. Sebab rasa tu dia ada risk juga. Tapi apa yang saya rasa syukur sangat sebab Tuan Arisham pun dia pandai manage the club also. Dia berjujur dengan fans apa masalah kewangan lepas I think after the match Perak tak jumpa. Apa yang jumpa dia sekali masa dekat Stadium Darul Aman Alustar. So shake hand dengan dia sajalah. Siapa yang Alustar you pergi time tu jauh? That time also chill down jugalah. I travel pergi ke sana sebab my dad punya hometown dekat Kedah, Sungai Petani. Okay. So bila dah I think tahun lepas bila tahun ni permulaan diorang macam dah banyak invest juga sikit kan. Macam ambil Adi Fayyad balik, Dato' Lim Tiong Kim. Macam mana you lihat permulaan season masa awal-awal season 2023 tu? Dulu rasa macam dah baik ni tapi akhirnya Lim Tiong Kim separuh jalan. Apa pula cerita dia? Sejujurnya bila Dato' Lim Tiong Kim dia masuk, I dah banyak question mark lah, to be honest. I tapi rasa you tak setuju time tu? Mananya kalau apa reaksi you masa tu? I rasa first thing teruja, but shock in a positive way. So sebab first thing seperti yang saya kata, apakah XOX syarikat XOX tu. Second thing, kita memang tahu macam Lim Tiong Kim punya gaji ataupun I don't want to say salary part lah, is experience, dia kemahuannya pun agak tinggi sangat. Apa kata agak tinggi lah nanti tengok saya malu. Okay. So it's sebab like pengalaman dia lah. Pengalaman kat Bayin kan. Saya tapi look in a positive way lah.
Kalau Lim Tiong Kim masa tu dia masuk, dia kata sebab visi dia dengan Perak FC is a very dalam visi yang sama. So they want to develop young players. Mereka mencungkil bakat baru. So I think I put in a positive way lah. So saya pun tengok okay macam mana. Tapi when it comes out tu, I think pun tak berapa baik. Because I boleh rasa masa Lim Tiong Kim masa tu Perak hampir ada sikit masalah tu. I rasa Lim Tiong Kim dekat he hard to control the changing room situation tu lah memang. So masa tu macam hari tu ada satu kawan saya Suren, dia kata Yusri Cel lah masuk, boleh ke tak macam ni. Saya kata give his trust because I pun mau bagi kredit kepada Yusri Cel lah tu sebab masa kejatuhan Perak tu masa IMC betul dia memang IMC took over, dia dah dekat pasukan tu. Jadi dia pun impression dia bagi baik, it's a good guy also. Masa saya dekat stadium masa tu MSM punya pasukan Liga Perdana lawan Perak tu dekat Stadium Ceras, dia pun cakap hi dengan saya, bersalaman dengan saya juga. I think he's a good man memang, sebab sebelum ni tak pernah jumpa dia in person. So macam mana kata dia. So sekarang ni I pun mau ucapkan tahniah kepada Encik Yusri Cel lah jugalah, sebab dia seorang seperti yang Astro Arena punya covering kata, dia pandai jaga hati pemain. He knows to control the changing room situation. That's the most important thing lah. Sebab dulu dia kata taktik tu semua, you ajar tu semua, but yang perform tu play atas padang. Terutama sekali macam masa saya balik Ipoh, saya tengok lawan Perak lawan JDT. So I think after the second goal, something saya tak boleh terima sangat lah. So masih zaman Yusri ke baru-baru ni? Baru-baru ni. Ya. Okay. So masa tu bila goal yang second, goal yang kedua yang Arif Aiman score tu is a good goal first. It is a good goal. It's a 0-degree goal. Tapi saya nampak masa tu Sandik Afolabi pergi gaduh dengan teammate. I kata, what for you pergi gaduh? Tapi lepas tu walaupun second half bolos 2 gol, tapi the moral tu, the semangat tu masih ada. So which is like I rasa Yusri mungkin dekat changing room cakap sesuatu, walaupun 0-2 agak susah for Perak to chase on, to equalize the goal apa. Tapi we managed to get the 1 goal. Masa Gue Kocha score the only goal, satu stadium Perak sorak, satu stadium Perak gegema. So masa tu memang I can feel like masa zaman kegemilangan lah, because talk about back masa saya start memang follow Perak punya game tu after Perak menang Piala Malaysia 2018 lah. I think the first time I sit in the audience seat lah, Stadium Ipoh lah. I think yang perlawanan pertama Perak lawan Kedah masa tu yang menang seri Malaysia Liga. Okay. So it's like first itu perlawanan seri satu sama. Masa tu ada tiket beri free oleh Pager masa tu, yang MB Perak pada masa tu lah. So you tengok, you boleh view, satu stadium tu gema walaupun naik. Masa tu yang baru-baru ni 20k, masa tu almost 30-40k punya orang. So it's very touching lah. Lepas tu I follow Perak masa tu. I think the biggest match for Perak, saya masuk ke stadium tengok masa tu, itu yang perlawanan tak ada disiarkan di televisyen mana pun, online dia pun ban. Masa Perak dapat kelaikan itu macam satu slot kelaikan untuk main di Liga Juara Asia, AFC Champions League masa tu lawan Kichi. Boleh tengok sampai play until, walaupun stadium masa tu around like 3,000, 3,000, 4,000 orang saja. Tapi boleh, sebab saya masuk, sebab saya
jarang nampak Perak dapat main di peringkat setinggi macam ni masa tu. Lawan Hong Kong Cup kecil lah. The match masa tu Perak lah menang penalti. Penalti. So itu boleh kata some unforgettable experience jugalah. Sampai masa tu itu ada segelintir penyokong dari Hong Kong sampai Ipoh Stadium tengok juga. Which also saya pun gembira juga sebab dapat promosikan Perak, Ipoh. It's a good place also, my hometown. Sebab kita tahu kan bila you ada tak borak-borak dengan kawan you bila lepas Lee Tiong Kim dah belah, Sri Chet lah ambil sekarang ni, saya rasa dapat naikkan modal balik, dapat at least sekarang ni masih lagi ada peluang di semi final Piala Malaysia, dekat Liga pun rasanya dah selamat dah, tak ke bawah. Apa you borak dengan antara kawan-kawan you tentang Sri Chet lah bila dia ambil alih second half season ni? Rasanya I think kalau kawan saya borak-borak lah, terutamanya macam rakan sekerja dekat tempat kerja juga. Minat bola juga? Ada juga. Mereka banyak, ada yang sokong Kedah juga, ada yang sokong Selangor juga. Yang tu masa Lim Tiong Kim tinggalkan Perak, mereka feel it is a big loss lah. Masa tu diorang kata macam salah timing kan diorang pecat. Salah timing pecat tu semua. Tapi I boleh kata what I feeling is trust the process saja sebab masa tu you stay dengan kawan you cakap bagi peluang kat Lim Tiong Kim sampai habis season macam tu lah. You kata saya yang kata. Tak, you borak-borak dengan kawan you masa tu mungkin you rasa macam patutnya bagi Lim Tiong Kim peluang lagi macam tu. Tak, I kata neutral saja. Saya tak berkata. Tapi kawan-kawan you cakap apa masa tu? Bagi dia peluang. Bagi peluang, player dah main baik. Kadang-kala ada fan bukan kenal dari stadium juga, dia kata cara main Lim Tiong Kim tu terutama macam bekas pemain bola sepak juga Shazwan Wong juga kata the gameplay of Lim Tiong Kim terlalu gung-ho sudah. I think boleh Lim Tiong Kim dia punya contribution tu dia lebih macam meningkatkan the stamina is first thing also. Dia punya cara permainan juga, young players juga. Tapi dia kalau dia mau changing room juga, dia kena belajar lagi. Sebab masa tu Lim Tiong Kim dengar ura-ura jugalah yang changing room tak berapa harmoni tapi saya kata bisa dengar juga. Tentu sebab masa Lim Tiong Kim tinggalkan Perak, I actually ada DM dengan dia dekat Instagram. So I kata dia reply, dia setiap fan dia reply. This is I pun rasa teruja juga. Saya kata mungkin Lim Tiong Kim buat masa ni, saya kata jangan upset sebab dia boleh mungkin try something. Sebab dalam bola sepak ni dulu kita kata taktik, gameplay tu semua, teamwork, those things. Tapi the most important thing kalau masuk macam bola sepak ni, the budaya itself, the culture, the budaya tu. Dia macam mana handle tu budaya. Sebab Lim Tiong Kim ni dia I tak boleh kata dia terlalu ambitious. Dia inginkan bola sepak Malaysia macam pemain dia di Eropah tu dia agak different sikit. Memang Eropah tu dia sudah macam siap sediakan, establish dekat sana. Kalau dia park and shift sini, memang dari segi macam pemain tu adaptation pun tak berapa ngam lah, tak berapa sesuai. So saya ada DM dengan Lim Tiong Kim kata kalau boleh mungkin cuba peluang di serantau Asia Tenggara, tak kira Liga Hong Kong ke Liga China ke, then you know the Asian football, the culture itself. Because kita Asia football more like to be straightforward, dia agak publicity sikit. Sebab you boleh tengok sampai Cristiano Ronaldo sampai pergi ke Liga Arab Saudi, John Henderson tu semua. So I think for Lim Tiong Kim, he's a good coach lah. Apa dia reply you? Dia kata thanks for good words lah. Tapi for me, he's a good coach. Tapi kalau dia mau memang he himself get used dengan cara budaya bola sepak Asia ni, dia kena keluar dari Malaysia, pergi experience dululah. Macam salah satu coach Malaysia pergi jadi coach di Liga Indonesia tu. I tak ingat namanya lah. Irfan Bakti. Bukan Irfan Bakti, satu itu. Raja Isa. Raja Isa lah. Ya. Yeah. Okay. So you kena macam
get used with the culture dulu. Sebab macam coach Tajikistan tu hari tu dia pun pernah Bawa jadi Indonesia. dia Indonesia PSM Makassar, ya. Yeah. So you kena macam the first thing kalau you match coach tu you kena tahu budaya lah. So first thing mungkin dia tak ada pengalaman tu pengalaman dia hanya Bayan youth team first team and also Malaysia under 16. Ya, masa tu yang Menteri Belia dan Sukan Karim Jamaluddin beri peluang lah. So bagi saya Lim Tiong King dia good coach, tapi mungkin cara sistem dia bagus. I bukan kata tak bagus. Maybe player pun rasa ni dengan kata rumors dia kata player feeling very challenging, very hard to play, adapt tu semua. So that's why bila Yusri Chela take over tu, saya pun rasa I think he is one of the good candidate lah. I boleh kata. Mungkin macam betul dia cakap, mungkin Lim Tiong Kim dia tak ada pengalaman. Of course sebab I beberapa kali tengok cover game Perak. Dia Perak memang main ada gameplay. Cuma player-player yang dia ada dekat ketika Perak itu tak cukup bagus. Mungkin ramai player muda mungkin belum cukup matang lah untuk main tactical bila bermain di liga tertinggi, Liga Super lah. So mungkin agak sukar untuk dia transformkan apa yang dia ada kan. Dia park and dia shift and park dia punya taktik apa yang di Eropah tu agak sukar. Kalau mungkin player, kalau dia bawa ke Selangor, ke Kedah yang ada star player yang play dah mungkin boleh jadi. Dia dah matured lah. Dah matured lah. So Perak kan masa tu ramai diorang build around player-player muda kan. So mungkin susah. So bila Yusri masuk, ni pandangan I, bila Yusri masuk, I rasa sebab Yusri dah faham culture Malaysia. So sedikit sebanyak dia pun pernah bimbing KLFA, FAM, MSM. Tu Perak juga sebelum yang SOS ambil, sedikit sebanyak dia faham lah. Ya, dia faham, dia memang dia macam anggap semua player tu anak dia sendiri. Betul. That's what I terharu sangat lah. Sebab Yusof Cik lah masa zaman jatuhan Perak pun I pernah juga interview dia 2-3 kali. Dia memang seorang coach yang sangat baik, serius, sangat baik, humble, cara percakapan dengan sopan. So I rasa player mungkin lebih dekat menganggap dia tak ada gap seorang coach tu saya. Ya, dia tak ada player gap. Mungkin sekarang ni saya nampak sekarang ni Perak lebih kepada main sebagai satu tim dan macam main untuk Yusri. Macam tu lah. So bila you tengok sekarang ni mungkin dah nak habis season kan. Apa yang you harapkan dengan Perak pula? Harap Perak. Sebab ada second leg lagi, walaupun beza 3 gol tapi dalam bola apa boleh terjadi kan. So apa you harapkan dengan Liga dan Piala Malaysia? Liga tu kalau boleh naikkan tangga sikit lah. Sekarang okey lah. Perak nombor 9 kalau tak salah dia bawa sebab ada Kelantan, Kuching City kan, PDRM baru Perak kalau tak salah Betul kan aku salah kan? Aku tak ingat. Sebab salah satu champion dari Liga M3 dia akan naik kan. Ya, betul. Immigration FC lah. So sekarang ni saya rasa untuk kata untuk Perak tu I kata yang paling latest lah, the second leg of Malaysia Cup. So saya harap buat yang sedaya upaya, nothing to lose lah. Memang kita ramai penyokong masa tu hadir ke Stadium Ipoh tu, mereka pun tak fikir pasal Perak boleh maybe one or two, or even saya pun harap there's a miracle happen, Cinderella story happen pun, kalau boleh macam satu kejutan, tapi tak berlaku, tak apalah. So sekarang ni kalau sebab saya kata-kata Perak tu memang sukar mau Perak untuk sampai ke tahap ni sebab suka hati suku akhir I think round of 16 lah. Kedah kan. Lawan Kedah tu memang saya Sabah dulu. Round of 16. Maksudnya Kedah. First round. Kedah betul. Memang Perak lawan Kedah tu I tak expect menang, to be honest. I rasa kalau seri okey. Tapi bila di Firdaus saya dipinjam balik dari KL City tu, bila dia main terus ada sinaran dekat sana. So that's also itu reason untuk saya masa tu, untuk alasan untuk saya pergi sanggup travel sampai Kedah Alostar tengok yang perlawanan tu. Memang masa tu it's considered one of my first away day for state team lah.
untuk tengok macam ni. So terharu sangat lah. Dan lepas tu sabar pun agak, sebab masa tu Sabar I pun tak berapa confident, tapi at the end boleh seri dekat Likas pun okey. Balik stadium Ipoh, Wan Chai akan skor 1-0. Walaupun yang baru-baru ni kita tewas agak besar, tapi bola itu bulat lah, saya boleh kata nothing is possible. Jangan cakap sampai like fight for Perak, fight for UC Kedah, fight for yourself lah. Betul, setiap player macam ada 90 minit lagi, walaupun kita ketinggalan juga, is like yang menang atau kalah tak bukan satu priority, bukan benda yang first sudah, tapi untuk fight. Tapi apa yang you perjuangkan di atas padang tu adalah untuk, bukan untuk saya saja, fan saja. Ramai yang fan tu, termasuk yang masuk interview tu hari tu Din, Abang Din juga. Dia awal interview je. Itu memang legend fan. Itu memang legend fan, sebab dia pun similar dengan saya. Dia orang kelahiran Labis Labis Johor. Tapi dia sokong Perak. Dia sebab dia punya wife dekat. Dia wife. Dia duduk sini masa tu. Dia memang legend lah. Home away pergi guys. Home away pergi pun naik bas tu. I tanya dia, terus balik ke? Terus balik lah. Esok kena masuk kerja lagi. Gila Abang Din memang itu memang saya salute. Saya pun tak boleh berbanding dengan dia. Yang tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Dia yang tu yang salute Abang Din. Saya boleh kata Fan Perak mesti kenal je. Fan Perak mesti kenal. Setiap orang pergi bersalaman dengan dia juga. Untuk one thing, untuk macam satu kata-kata semangat tu Perak tu, jangan berputus asa walaupun jarak jurang agak besar, tapi berjuangkan untuk Perak. Sebab masa tu Perak dalam masa belum diambil alih XOX tu, ramai Perak marai Perak punya fan luar stadium jual mineral water ke, duit yang dapat tu ke macam collect fund ke, tabung ke, banding tu semua. Dia bila you rasa down dengan ni, fikirkan macam ada segelintir penyokong yang begitu setia sangat untuk korang, untuk macam walaupun macam bagi duit raya lah, untuk beri sokongan. Tak semestinya kewangan atau beli tiket, beli jersey ke tak, untuk sokongan yang tidak menyebelahi untuk anda. Just like nothing to lose, fight for the last 90 minutes lah. Enjoy the game saja. Betul lah, sebab Abang Din sanggup kumpul tabung. Fan pun sanggup bagi duit masa tu, zaman yang Perak jatuh sampai player tak ada duit nak makan semua tu. Memang dia real lah. Ni mungkin tak tahu lah, dia bukan macam nak menunjuk, tapi zaman tu juga player presiden, player belia tak ada gaji, tak ada makan lah. Sampai ada satu klip viral di mana diorang makan sup dengan nasi kosong saja. Nasi kosong saja, sup. Time tu kita orang bukan nak banggakan diri, tapi time tu aku rasa tim kita orang pun datang bagi tolong player muda, player belia dengan presiden tak salah. Masa tu ada Fatin, Ashraf dengan Amin pergi bagi diorang duit, belanja diorang KFC, bagi diorang makan. Ni sisi orang tak tahu lah. Yang orang tahu orang kecam kita. Guys, itu selit sikit lah. Okay, untuk bila sekarang ni kan dah mungkin second lap main kat JT, mungkin susah, tapi nanti possible dalam bola sepak. Bila dah overall season ni, tahun depan macam mana pula? Apa yang you nak anggap, apa yang you rasa boleh diperbaiki, dan mungkin player mana yang you rasa mungkin boleh kuatkan? Sebab mungkin sebelum ni mungkin sebabkan gaji Kentucky yang agak besar lah, dia tak dapat nak beli player yang dia inginkan, yang player mungkin ada nama sikit. So pandangan you sendiri apa yang perlu diimprovekan? Improve Perak, bawa player ni masuk balik ke yang macam mana? Seperti like tadi saya ingin cakap, so nasib baik saya ingat lagi, sebab lepas perlawanan Perak lawan KL tu, mendiang coach Satya Naden pernah di satu interview dengan Esok Arena, saya nampak dia kata it's very hard for you, for Datuk Lim Tiong King, put a two local defender to against one import. So harapan tu saya untuk Perak tu lebih kena, sebab apa yang I tahu masa Perak recruit for import player tu, dia hanya tengok video saja, which is like
they start from zero knowledge. Saya harapkan Perak lebih make a smart decision. Macam smart decision tu bila pilih pilihan untuk pemain import tu dia kena bukan saya tengok video. From scout betul-betul lah. The scouting dia kena buat dengan cara yang betul jugalah first thing. And sekarang ni dah okey sebab saya tengok yang player Serbia tu midfield pun okey. Serbia siapa nama dia? Milanovic dan satu lagi Goicoechea patut di cousin McAllister. McAllister. I pun fan Argentina lah. So I setakat ni dah okey. So mungkin for Perak tu dia kena berkualiti sikit. Pengalaman like seperti dulu selection lah. Seperti dia tak semestinya dari Piala Presiden, Piala FM tu semua. Dia kena buat selection betul-betul lah. But untuk bawa ke England walaupun masa tu tadi saya ada kata saya memang masa tengok Perak tu start dari tahun 2018 tapi kita dah tahu awal Perak ni memang satu kelab negeri bola sepak yang boleh menghasilkan bakat yang berkualiti untuk bola sepak Malaysia jugalah. So mungkin sebab XOX ni dia tak ada knowledge, sekarang ni ada knowledge. So knowledge dalam bola sepak. So I harap tu scouting first thing and also facility tu sebab dia sewa dengan Majlis Bandar Ipoh, kita pun tak boleh cakap banyak tu macam tu. So facility tu kena macam harap Majlis Bandar Ipoh terus bekerjasama dengan pihak XOX lah. Sebab memang masa tu kita ada dengar rumours dia stadium dia akan main di Tanjung Malim. Ya, ada dengar. Stadium Proton Tanjung Malim. Dah lama tak guna, mungkin Liga Sosial dia main. Liga Sosial. I think the last main Sukma Perak masa tu. Sukma Perak. So I mean this is our home lah. So even like bukan stadium Perak bagi saya bukan untuk pasukan bola sepak Perak FC saja. Dulu you tahu The Star newspaper, Star Walk Ipoh dekat Perak, tim Perak juga. Ipoh International Run sekarang ni tak ada, Perak juga. So I boleh kata let's create more good memories lah. So for Perak FC tu I boleh nampak dah stable. So what they do is like cari pemain import yang lebih berkualiti. Pengurusan tu I feeling good sebab tu TBG fans punya page tu dia pun agak transparent dengan fan juga, apa dia cakap dengan fan juga, walaupun ada sikit macam suara-suara tu tapi just ignore the bad noise lah. Seperti yang tadi Hisham kata masa tu korang team Harimau pernah keluarkan duit sendiri untuk beli makanan untuk Perak player tu. So just like apa boleh dalam bahasa Inggeris kata just do your best, don't neglect the voices out there lah. Sebab memang bila untuk sekarang ni saya rasa saya setuju apa SOS buat sebab saya rasa Perak tak ada masalah gaji sekarang ni, tak pernah dengar ada masalah sekarang ni. Ada 5-6 pasukan tak dibayar gaji buat masa sekarang ni ya guys. Tapi Perak aku tak pernah dengar lagi. Saya rasa pengurusan SOS berbelanja dan menjaga player punya kebajikan dengan baik sebenarnya. Itu saya suka. Dan satu lagi mungkin macam you cakap Perak sebelum ni SOS tak ada orang berpengalaman dalam pengurusan sukan, tapi saya rasa dia motorsport if I'm mistaken. Mungkin sekarang dia dah belajar, dia dah mungkin dah 2 tahun dalam Perak, dia dah tahu macam mana nak manage. Dan Dato' Azim saya rasa seorang yang sangat-sangat humble juga. Saya pernah interview dia, sangat humble, sangat baik. Dia ada mission dan vision short term dan long term. So saya rasa fan Perak kena sabar je. Sebab diorang kena belanja ikut kemampuan, tak boleh lebih nanti tak bayar gaji lagi susah kan. So untuk Perak ni mungkin it take time. Kalau you rasa next season ada tak player-player you yang you nak dia main Perak balik ke, nak bawa ke Perak balik ke, lokal balik lah, play lokal ke. So sebelum yang tu saya pun cakap sendirilah sebab untuk XOX tu lah something to add on lah. So saya ingat satu podcast Arisam kata kalau you beli SIM card tu is very important player.
You jangan kata beli jersey saja, sebab bila you dapat postpaid ni, you dapat tu when you don't come to stadium, you tak turun stadium, you pun bantu pasukan Perak juga. So I memang TBG plan. Mantap. I memang Sebab dia TBG macam plan. tu support club kan, dapat Yes. jangan lupa So pendapatan. untuk saya, sikit suara untuk saya daripada saya lah. Walaupun Arisham ni dah praktikkan banyak kali dunia corporate tu semua, tapi apa yang mereka buat, kita just like sokong je lah. We hope the best for the Perak lah. Talk about macam cakap pasal local player tu, kita rasa banyak kita boleh ambil dari Liga M3. Hari ni boleh tahu kembali. Brandon Gunn tu, I rasa, walaupun saya masa tu hari tu dekat interview dekat stadium, saya rasa lepas dia penyakit dia pulih dari penyakit tu, dia tak berapa fitness sangat, tapi mungkin leadership dia diperlukan. Dia leadership perlukan. Masa tu I ingat satu interview I tak Siapa? berapa Kenny. I ingat salah satu interview dia katakan ada hati untuk balik Perak. Tak, dia kata he's a good club lah, tapi I think follow the flow lah. Itu kita pun tak boleh paksa dia. Tapi first for local players tu, I rasa di GMT boleh ambil banyak. Macam Amir Hassan, goalkeeper tu Hafizul Hakim, Nasir Basarudin tu semua. Tonggak memang Perak. Zaman 2018. 2018. Nasir Basarudin tu deputy captain tu Perak masa tu. So it's like walaupun kita fokus kepada pemain import juga, tapi kita kena cari pemain kualiti, berpengalaman untuk lead pada team. Tak mustahil kita bawa balik Nosyarul Intatalaha. Dulu dia Perak Youth. Betul. Dia sekarang ni main dengan Hari ni FC. I watch the live jugalah. I pergi cover game tu. Sayang dia miss chance last minute tu. Aduh. Hari ni dah boleh pergi ke play off. Ya. S Chanturu. S Chanturu ada, betul-betul S Chanturu di situ. Ramailah player M3 Ya. tu, mungkin boleh ambil balik kan. Boleh ambil balik tu, sebab kita to be very straightforward lah. Terus terang saja, saya tengok pemain ni memang masa tu on form tu, dia main dengan dia saya tak mau guna perkataan liga bawahan lah. Tahap dia boleh main dengan tahap dia tak boleh kata dia umur dia tak boleh main, tapi dia masih mampu bersaing. So jadi saya harap Perak dia, in case not to say so, focus on quality foreign player, focus on quality local player juga. Terutamanya XOX tu dia kena ignore apa voices dekat luar sana, fokus to develop the team jugalah. Kita tak boleh Terus nak naik cepat terus nak ambil cepat. Take time ataupun I tak trust the process agak kolot lah, tapi itulah memang salah satu ini macam steps lah. Macam bayi, you kena bagi dia jalan dulu. Bagi dia jalan dulu, get used to boleh beri jalan lancar saya. Sebab SOS ni baju baru lama. Tapi ada SOS bukan? XOX sini. Nampak. So macam saya rasa SOS macam mungkin setengah kelab kalau support datang ke stadium, beli jersey. Macam tengok dia beli baju support, beli tukar singkai. Itu sebenarnya fan kena support, sebab itulah menjana pendapatan punya kelab untuk buat income dan penambahbaikan dalam kelab melalui pembelian-pembelian korang juga. So aku rasa fan-fan Perak, tak fan-fan mana lah, seluruh Malaysia kena support, bukan JC saja, bukan datang stadium. Kalau macam Perak dia ada singkat, so korang support singkat dia sikit sebanyak, walaupun tak pergi stadium, at least korang menjana kelabnya pendapatan. Selain XOX, selain Perak, dia pun bantu Kuching City FC, KL City FC, Negeri Sembilan, Kedai Rahman, Pahang juga, Seri Pahang. So saya rasa itu benda yang sangat baik. Okay, last tentang Perak you rasa sebagai fan, you nak Yusri Cek lah dikekalkan atau tukar coach lain untuk next season? Season lah. Kalau tak boleh kata tukar sangat lah. So at this moment saya rasa dia antaranya calon yang paling baik untuk membintangi Perak team, sebab dia kalau touch wood katalah, kalau Yusri Cela dia resign ataupun dia ditukarkan
jawatan tu, dia kena hypercare juga kalau ada coach yang lain datang. So at this moment memang Yusri Cella perlu dikekalkan lah sebab dia yang memahami pemain. Dengan B Saravanan. B Saravanan pembantu tu sebab lepas take over dia call B Saravanan balik dari Finland. So the first thing is like Yusri Cella is the macam the big mentor, the orang yang key person masa Perak kejatuhan tu. Dia he know to manage people. First thing also he know the feeling of all the players lah. So dia pun bekas player tu dia bimbing banyak pasukan walaupun let's hope Yusri Cella dia punya journey sebagai jurulatih dapat bersinar di Perak lah, to be honest. Yeah. Okay.